What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupas berkenaan dengan One Piece. Dalam video kali ini, kita nak mengupas berkenaan what happened in chapter 1060, focusing on part di mana Oda telah mempamerkan kekuatan Im Sama dan nasib Sabo. So guys, kepada korang yang tak tahu, aku sebelum ni dah pun mewujudkan sebuah platform Telegram channel Skoverto Clan bertujuan untuk korang yang ada teori-teori menarik atau terjumpa apa sahaja teori yang menarik untuk kita kupaskan bersama. Korang boleh kongsikan di sana dan aku akan terbitkan di channel ini. Okey, dan sedikit pengumuman berkenaan paid review di channel ini. Slot untuk paid review dah hampir penuh. So kepada korang yang nak buat paid review di channel ini, korang boleh segera hubungi admin. Okey, nombor telefon admin aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Alright, jom let's proceed with the content. Dalam chapter 1060, kita dapat melihat Sabo telah menghubungi Revolutionary Army Headquarter di Kamabaka Island untuk inform diorang apa sebenarnya yang telah berlaku. Dan di Kamabaka Kingdom, kita dapat menyaksikan hampir kesemua orang penting, fighter-fighter Revolutionary Army pada tahap commander berada di situ, termasuklah Monkey the Dragon. Dan of course, supaya tiada siapa yang akan menaruh syak wasangka terhadapnya, Sabo telah menerangkan bahawa dia bukanlah orang yang telah membunuh King Cobra. Cumanya, apa yang menarik kat sini, kita tak dapat melihat barang petanda ataupun hint bahawa Vivi sekarang sedang bersama-sama Sabo. Sebab aku personally menjangkakan yang Sabo lah yang bakal menyelamatkan Vivi kalau korang tengok video-video aku sebelum ni. Dan aku yakin ramai juga di antara kita yang menjangkakan Vivi akan dilarikan Sabo bagi menyelamatkan Vivi dari sebarang ancaman. Namun ternyata kita salah setakat chapter ni lah. Dan nampaknya Princess Vivi sekarang is on her own di sesuatu tempat. Sabo kemudiannya terus memaklumkan satu perkara yang tersangat penting dan mustahak, di mana dia telah mendedahkan bahawa the empty throne di dalam Pangia Castle di Marijoa, yang mana dia menduga bahawa tiada seorang raja pun di dalam dunia ini. Namun ternyata empty throne tersebut tidak empty, namun belum sempat dia menghabiskan penyataan dia, perhubungan mereka telah dipotong. Kerana sebagaimana yang kita sudah maklum, ketika Sabo di talian bersama pihak Revolutionary Army, pihak Marine tekun mendengar perbualan mereka. Jadi Sabo berada dalam keadaan yang tergesa-gesa untuk memaklumkan Dragon berita yang ditemuinya, sehingga dia tidak dapat menunggu untuk menggunakan Den Mushi putih supaya tiada siapa dapat intercept perhubungan mereka. So kat sini pada aku agak menjadi satu kemusykilan juga. Adakah tindakan Sabo tersebut disengajakan dan memang niat Sabo supaya perbualannya itu memang dia nak pihak Marine tahu, supaya pihak Marine dapat mengetahui perkara sebenar berkenaan pihak World Government, yang even Marine sendiri pun tak tahu tentang World Government ni, yang mana di Marijoa sebenarnya ada satu raja yang sedang bertahta di Marijoa yang sedang menduduki tahta di Empty Throne. Kemudiannya pihak Marine berjaya menjejaki lokasi Sabo, yakni dia sekarang berada di Lulusia Kingdom. Dan kalau kita perasan, kerajaan inilah dahulunya kita diperkenalkan dengan komander-komander Revolutionary Army yang membantu rakyat kerajaan tersebut. Dan kemudiannya kita dapat melihat pihak Gorosei terkejut dengan pendedahan lokasi Sabo, dan salah seorang daripada Gorosei juga dilihat sedang kesiankan Sabo dan mengatakan Sabo adalah seorang yang malang. So korang ingat lagi tak tentang bagaimana pihak Gorosei bercakap tentang the great cleansing, the light being extinguished sebelum ni? Jadi nampaknya seolah-olah kerajaan yang Im Sama nak untuk dihapuskan adalah Lulusia, iaitu pulau di mana terdapatnya Sabo kat situ. So possibly, mungkin disebabkan itulah Gorosei kat sini mengatakan yang Sabo seorang yang malang. Orang nak hancurkan pulau tu, kau pula boleh bertenggek kat situ. Dan seorang Gorosei lagi mengatakan ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir. Jadi dekat sini berkemungkinan mungkin Im Sama nak hancurkan pulau tersebut bukanlah disebabkan nak menutup mulut Sabo, tapi mungkin disebabkan sebuah kebetulan Sabo berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Jadi sebelum Sabo mendedahkan berkenaan di Empty Throne yang berada di Pangia Castle, pihak Gorosei telah mengarahkan pihak komunikasi Marine untuk memotong perhubungan tersebut. Im Sama kemudiannya memangkah pulau Lulusia Kingdom di atas sebuah peta, dan immediately kita boleh melihat sebuah awan hitam berarak di atas ruangan angkasa pulau tersebut. Sebuah bayang hitam besar yang kita dapat lihat, dan sebuah cahaya yang cukup terang benderang dan diikuti dengan renungan menakutkan Im Sama, dan sebuah sfera besar telah menghentam pulau tersebut, menghancurkan segala-galanya dan membiarkan pulau Lulusia bukan lagi menjadi padang jarak perang terkukur, bahkan menghancurkan pulau tersebut secara total, seolah-olah pulau tersebut tidak pernah wujud. Fenomena yang telah kita saksikan dalam chapter ini pada aku merupakan sebuah fenomena yang paling brutal yang pernah wujud dalam siri One Piece. Jadi di sini, apa yang telah berlaku sebenarnya? Dengan secalit lakaran Bruce berdakwat terpangkah di atas sebuah peta, dan dengan sebuah renungan sahaja, sebuah pulau telah dihancurkan. Bukannya sebuah roket dilancarkan, sebuah nuklear dihalakan, bahkan sebuah calitan sahaja diikuti dengan renungan selayaknya renungan Hau Shoko Haki, sebuah pulau telah
telah terpadam dari catatan sejarah kemudiannya. Jadi kat sini timbullah sebuah lagi misteri baharu tentang Im Sama. Walaupun pada asalnya kita baru didedahkan dengan kemampuan Im Sama, tapi kita menjadi tertanya-tanya kekuatan jenis apakah yang dimiliki oleh Im Sama? Haki, Devil Fruit, ataukah ianya merupakan sejenis kekuatan pemusnah massal di Ancient Weapon? Dan kenapa dalam banyak-banyak watak atau tempat yang sidang fans teorikan untuk dipadam cahayanya, the light that should be extinguished, Im Sama telah memilih Lulusia Kingdom? Dan aku rasa tentu macam aku, korang juga mesti tertanya-tanya, adakah apa yang telah kita lihat dalam chapter ini menunjukkan gambaran sebenar apa yang telah berlaku di God Valley, iaitu sebuah pulau yang sebelum ini didiami oleh manusia dan simply vanish dari peta dan juga sejarah. Sebuah pembersihan pulau dalam siri One Piece. Jadi patutlah Pulau Laugh-Tale disembunyikan lokasinya dan tersembunyi dari peta. Jadi melihat kepada perkara ini, aku jadi tertarik dengan teori channel O'Hara yang mendedahkan bahawa Pulau Laugh-Tale sebenarnya berada di bawah Enies Lobby, iaitu berada di bawah lubang yang di atasnya terdapat Enies Lobby. Jadi persoalannya, mampukah Sabo menyelamatkan dirinya daripada serangan mengejut Im Sama tersebut? So mari kita tengok alasan Sabo terselamat. Satu adalah disebabkan Devil Fruit Sabo. Sebagai pengguna Devil Fruit merah-merah Nomi, pada aku Sabo tidak bermasalah untuk menyelamatkan dirinya, dan pada aku juga serangan Im Sama tersebut pastinya tidak disalut dengan haki, sebab kalau ya, memang menggemparkan dunia One Piece lah. Pasal kita tahu hanya dengan menyelimutkan serangan dengan haki sahaja, sesebuah serangan tersebut bakal mencederakan pengguna Devil Fruit. Cumanya sebagaimana kita dapat tengok, keseluruhan Pulau Lulusia telah musnah dan hancur. Jadi di atas apakah Sabo bakal bertenggek berdiri? Tapi Sabo tentu ada teknik tersendiri bagi menyelamatkan diri dia daripada serangan tersebut. Jadi dekat scene dalam chapter ini sahaja kita dapat melihat bahawa Im Sama lah merupakan the ultimate antagonis dalam siri One Piece ini. Tidak seperti villain yang lain macam Arlong yang menakluk Kokoyashi, Don Krieg yang cuba menakluk Barati, Kuro yang cuba menakluk Syrup Village, Crocodile yang cuba menakluk Alabasta, Doflamingo yang menakluk Dressrosa, Kaido yang menakluk Wano dan sebagainya. Tapi Im Sama bukan menakluk, bahkan menghancurkan pulau tersebut dengan rakusnya. Yang mana kita boleh tengok dalam scene dekat sini di mana Oda menampilkan sebuah dialog anak kecil yang mengatakan kepada bapa dia yang dia takut dengan apa yang tengah berlaku sekarang ni. Kemudian kita boleh tengok juga yang rakyat Lulusia memiliki latar masyarakat yang sangat baik pada aku, di mana kat sini kita dapat tengok yang mereka telah pun berjaya menggulingkan tahta Lulusia dengan raja mereka yang berjaya dipenjarakan. Namun apa yang mereka inginkan hanyalah raja mereka mengakui kesilapan yang dilakukan. Bahkan rakyat Lulusia juga baru sahaja mengecapi kemerdekaan mereka yang sudah tentu selama ini ditakbir dengan begitu kejam, membuatkan rakyat mereka memberontak. Jadi berbalik kepada Im Sama atau watak lain yang mungkin memangkah Pulau Lulusia, ada kemungkinan juga ia bukanlah termasuk daripada teknik serangan tersebut, bahkan hanya memangkah pulau itu mengisyaratkan bahawa pulau tersebut telah pun dihapuskan. Sebab yelah, kita faham Oda ni kan kadang-kadang dia membawakan kepada kita sebuah hint palsu yang membuatkan kita menyangka bahawa mungkin Im menggunakan magic map atau magic pen untuk menyeru kuasa dari langit, yang aku namakan sebagai Odanism lah. Dan kita juga tak boleh menafikan bahawa sebenarnya tindakan tersebut juga merupakan sebahagian daripada kuasa Im Sama. Sebab kadang-kadang Oda membawakan hint palsu dan juga hint yang jelas. Cuma apa yang menjadi pertanyaan adalah apakah kuasa tersebut? Jadi kat sini aku rasa ramai yang telah pun berspekulasi bahawa kekuatan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kekuatan Ancient Weapon yang terakhir atau yang ketiga, iaitu di Uranus. Sebab kita telah pun didedahkan dengan Poseidon dengan Pluton, maka hanya tinggal Uranus sahaja belum diperkenalkan. Sebab sebagaimana yang kita tahu, Poseidon dengan jelas telah dibentangkan kepada kita bahawa mempunyai keberkaitan dengan the Greek god yang memiliki kuasa yang mampu untuk mengawal lautan. Dan sebelum ini kita telah didedahkan bahawa Shirahoshi lah yang memiliki kekuatan tersebut, yang merupakan seekor mermaid dari kalangan bangsa Fishman. Walaupun Pluton belum lagi didedahkan rupanya, namun Uranus secara jelas juga dirujuk daripada Greek god of the sky yang terkait dengan langit. Jadi perkara ini sangat-sangat sesuai untuk mengaitkan dengan apa yang telah kita lihat dalam chapter tersebut. Jadi aside from Marine Fleet Admiralnya yang telah pun kita dapat tengok dalam Marineford War dengan CP9, CP0-nya yang telah kita lihat sebelum ini, jadi sekarang kita dapat tengok sendiri sejauh manakah kekuatan yang dimiliki oleh World Government menerusi kemampuan Im Sama dalam chapter ini. Aku dah baca teori dari Reddit yang menjelaskan bahawa ada ramai lolosan penjara Impel Down level 6 yang berada di Lulusia Kingdom ketika mereka tidak berniat untuk menyertai Blackbeard Pirate. Sama ada mereka menyertai pemberontakan atau tidak, ternyata Raja Lulusia telah pun digulingkan. Cuma itulah, daripada apa yang kita dapat lihat daripada perbualan Gorosei kat sini, only beberapa hari yang lepas kerajaan Lulusia digulingkan. Jadi aku tak rasa banduan-banduan Impel Down level 6 tu yang membantu rakyat Lulusia, dan aku tak rasa Im Sama menggunakan kuasa sedahsyat tersebut hanya untuk membunuh banduan-banduan Impel Down level 6. Jadi kat sini menjadi sebuah misteri lagi, kenapa Im Sama menghancurkan Lulusia
Lulusia Kingdom. Dan adakah benar pernyataan aku tadi bahawa Lulusia lah kerajaan yang dipilih Im Sama sebagai negara yang dikatakan sebagai the like that to be extinguished? Dan mungkin korang ada pelik sikit kan, kenapa Im Sama tak guna kuasa dia untuk hancurkan wilayah-wilayah Lanun atau Yongko yang menghuni pulau-pulau yang lain? Apa yang boleh aku katakan adalah, macam sebelum ni, aku berpendapat adalah peranan Yongko sendiri memainkan peranan yang besar dalam memastikan keseimbangan lautan. Sebab daripada Lanun-Lanun ini bergerak solo dengan pirate crew diorang masing-masing dan menyukarkan pihak Marine ataupun world government untuk track kegiatan mereka. Jadi Yongko ni telah menghimpunkan semua Lanun-Lanun yang ada takluk dengan mereka, membuatkan pihak kerajaan mudah untuk track dan trace kegiatan diorang. Dan berkemungkinan juga Im Sama tak menggunakan kuasa dia tu terlalu kerap, ataupun bagi menjawab persoalan kenapa Im Sama tak guna kuasa dia untuk menghancurkan pulau-pulau yang tiada kaitan dengan world government macam Wano, mungkin adalah disebabkan kuasa Im Sama tu ada limit dia atau tempoh masa untuk digunakan for large scale dan tak boleh digunakan secara kerap. Dan kalau Im Sama hancurkan semua pulau-pulau, siapa pula yang akan bawa balik hasil bumi, atau dari negara mana diorang nak dapatkan hasil bumi pula kan? So guys, I leave it to you. Kalau ada apa-apa persoalan menarik untuk dikupaskan, korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kalau korang ada teori menarik tentang perkara ini, korang boleh gunakan medium Telegram channel Scoverto Clan untuk jelaskan teori korang kat sana. Dan insyaAllah aku akan jelmakan di dalam video di channel Kimi Scoverto. So guys, I guess this is all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi